Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama aku Artinisi Samdin di Abar Ai Bajau, Jumaat 10 Dembangi Mac 2022. Sabah mencatat pelebusan kes pedembangian engkau 1,254 kes bau dilau yang datus siampu uau kes lebih tenak nang jumlah jangkitan sebelum tu. Mensan pian-pan kes pengen gejala ngempon nang jangkitan sporadik kakal langa yang 60.40 pedatus nang jumlah keskimon. Diam Pemaraan Menteri Kerajaan Tempatan ke Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun kes pengen gejala secara konsisten ngeruah kategori kes paling ikut tak keikauan daerah Talatu. Dilau seekor 20 dekau nang 27 daerah ngerekod kes pengen gejala antara jangkitan sporadik sebagai pemobok-bok kes bau. Seekor 1,000 datus telumpu wau antara siampu wau titik 6 dekau pedatus nang jumlah kes bau diam kategori dekau ke 2, pitu kes kategori telu, 5 kes kategori 4, ke 4 kes kategori 5. Sementara di kau kluster Tatungan Kerja iaitu kluster Persiaran Palma Benara Nabis Dilau. Kluster mengkebiar lokaliti Tuaran Papar ke Penampang. Ngabut betiu, seekor telumpu kluster lagi kakal aktif tak Sabah. Selanjutnya, itu tantai info paling bau kes bau nutan daerah ke vaksinasi bagi Sabah. Pandemik COVID-19 berlaku sebetar sikot 2 tahun raimuan impak oyo terhadap kitaran keluman biasa masyarakat tak sekimon dunia. Taraya Universiti Malaysia Sabah UMS merun simposium kepangsuan isu sains sosial ke kemanusiaan 2022 dan usaha ngemiah hala ogo paling alap dan sebundak COVID-19. Dekan Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Asmadi Idris Marak, simposiumnya jaji tungan ban penyelidik Universiti Awam ko Badan Ngai ko Perintah NGO dem sau penemuan paling bau kajian selan ko mengam perian ko halaugo dem sebunda engko keluman pasca pandemik COVID-19. Simposium Isu Sains Sosial dan Kemanusiaan 2022 ini mengetengahkan dua ucap tama dan 5 tema yang merangkumi 19 atas kerja kesemuanya daripada tema COVID-19 dan komunikasi, COVID-19 dan dunia kerja baru ini antara tema dia, COVID-19 dan pendidikan, COVID-19 dan luar bandar, COVID-19 dan hubungan antarabangsa. Beliau marah beges masa ngerasmian simposium secara maya atau Kota Kinabalu. Seekor datus telungan peserta terposok nang UMS, Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Tun Husin On Malaysia UTHM, Universiti Sains Malaysia USM, ko Institut Kajian Pembangunan Sabah nutan simposium Kementerian Pembangunan Perindustrian akan merun Expo Medagang tak pasaraya terkelau tak sekipun daerah bok-bok tak Sabah sebetar dembuan ngempon 3 April bunda bagi mendaya kempen Belilah Barangan Buatan Sabah. Dangai-dangai aktiviti rai nerancang serta kempen bagi matongan maklumat selan kok produk buatan Sabah teko tak pembeli tak diom maupun luar lat. Not Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joakim Gunsalam, ia terposok pembukaan 4 lagi pusat produk IKS Sabah, Tak Tuaran, Kota Marudu, Keningau, Kota Tawau sebagai tambahan tak 4 pusat produk IKS anu benuka tahun limpas. Alinange, pihak Kementerian PAN akan bekerjasama untuk Malaysia Airport Berhad untuk merun Expo Ramadan tak lapangan lemiang antara bangsa Kota Kinabalu. Of course. Kalau sudah sekatan-sekatan ataupun SOP ini sudah dilonggarkan, kita akan lebih rancak untuk masuk mengadakan mungkin kursus, mengadakan lawatan-lawatan dan promosi-promosi akan dirancangkan lagi semasa dalam fasa endemik nanti ini. Beliau anupan Timbalan Ketua Menteri Mara Bege tak pengabar RTM, Bejo Jaji tetamu diom Konti Sabah FM tak kompleks bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Datuk Dr. Joakim berharap jomo ramai nambut alap pemerunan kempen ando objektif kempen telot engko kementedone muan impak tak penangunan ekonomi Sabah.
Expo Usahawan Wanita Antarabangsa Sabah 2022 muka peluang tak usahawan skema negara khususnya pendenduan bagi malap ekonomi keluarga kot negara sejojor kot Halaugo Sabah Maju Jaya. Program anjuran Persatuan Industri Diki kot sedong pendenduan Sabah IKS Nita sebetak sampangan Hari Wanita Sedunia tenutan lek 200 usahawan nang skema negara. Di dalam itu sebenarnya adalah rakan-rakan usahawan wanita dari seluruh Malaysia. Makanya kita ini sedang menjalinkan satu dalam IKS Nita percaya bahawa keluarga Malaysia itu harus ada. Dalam kami menjalankan keusahawanan ini, kita memerlukan kerjasama. Beliau tenemuan lek media Baijo Maidan Perasmian Expoe tak pusat konvensyen antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Maidan rasmian lek endo Ketua Menteri Datin Sri Panglima Juliah Salag. Sementara ban usahawan mara Expoe sebagai dekau peluang untuk mengkelau produk baukan segar tak jomo ramai. Expo ni sangat manfaat, sangat bagus untuk kita kenalkan produk-produk yang baru. Produk-produk yang mungkin orang tak pasti sama ada keberkesanannya ataupun kebaikannya. So di Expo lah kita dapat mempromosikan ke produk-produk yang baik. Bagi saya lah, Expo begini bagus kerana satu ia akan memperkenalkan produk ini ke setiap point of sales lah, market, consumer market. Macam saya pergi ke Sabah, baru orang Sabah tahu ada batik linut. Sangat exciting sebab diberi peluang kan, so kadang-kadang ni kita tidak tahu yang ada expo begini, so jadi bila Mara memanggil kami untuk membuka booth ataupun expo ini, kami sangat teruja sebab memberikan kami satu platform untuk memperkenalkan produk-produk kami. Expo sebetam 4 bangi penurun ngabut lawah hatu benukat tajomo ramai nang pukul 10 sensau ngabut wau songom. Usaha Petronas Sabah bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah mensedia peralatan sokongan tak pertanian memerluan ngam penejaji suntuh lebih ikut syarikat korporat kok badan gai kok perintah NGO talatu. Inisiatif narusan program tanggungjawab sosial korporat CSR Repan kolena bangan usaha perintah dematongan kealapan masyarakat ke skimon ni terjogo. Dengan bantuan yang disalurkan pada hari ini pastinya akan dapat membantu pimpinan di kawasan kami ini untuk mengatasi berbagai masalah yang diperlukan oleh mereka-mereka yang terlibat. Adun Labuk sama Jamri tenemuan le RTM diom program petandau pedia kok ziarah kasih JPKS Sabah bersama Petronas Tabeluran. Dan programnya telu unit katil buli pelurus, senerahan tak keluarga petene, alinang bakul kakanan, kok sintabangan kebajikan, tak duangan penerima, tak kampung Matanggar, kondangan penerima, tak kampung Kolapis Darat Beluran. Sementara pengarah JPKS Sabah, Jais Asri Mara, pihaknya bersama Petronas Singkontu, Raimuan Datus Wampu Pitu peralatan sokongan tak petene merluan, tak skimon laat. Kita sedar bahawa masih ramai yang perlu kita santuni di daerah Beluran ini. Kalau mengikut senarai panjang yang kami ada, menunggu peralatan untuk dipinjamkan peralatan ini lebih 30 orang. Kita akan bantu sedaya boleh, khususnya melalui rakan-rakan strategik kita. Seperti mana hari ini Petronas hadir bersama dengan kita. Untuk program kali ini, Petronas melalui cabang CSR kami, Yayasan Petronas, menyumbang sebanyak 150 unit katil laras serta 13 unit penumpu oksigen. Dan ini semua bernilai anggaran RM600,000 Malaysia untuk seluruh Sabah. Di masa somo, keluarga petani meluat rasa terima kasih tak tabangannya anu kolek ngurangan beban segar diam pencogoan ahli keluarga anu pelimpang tene. Selepas dia kena penyakit yang kulit tu, dari situ dia macam merebak sampailah ke badan, sampailah dia tidak boleh bangun dan juga lutut-lutut dia bengkak. Hospital ada juga merasakanlah yang lutut dia berbuka sedikit renggang. Kedua-duanya. Keadaan dia sekarang macam beginilah, tidak boleh berjalan, dia cuma duduk, itu pun dibantulah. Duduk di atas kursi roda kena dibantu, apa-apa hal urus dia punya diri sendiri pun semua 100% perlu dibantulah. Dia punya sakit itu nomor 1 pinggangnya, kedua lututnya, kepalanya. Lama sudah. Terima kasihlah juga sama kebajikan Petronas Kerajaan Negeri yang bagi sumbangan ini.
Secara keskimonai, seko 10 dekau unit katil buli pelurus, 27 kerusi roda, 10 tongkat, kodem buat rangka leman, senerahan tak petene merluan tak beluran, terposok tak kawasan perkampungan Kok Pulau. Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP anumuan peluang tak segar dunia pengen pengkolean tetap untuk pengen rumah kendiri mengkolek reaksi alap rakyat Sabah. Skim indaman narusan syarikat Kementerian Kewangan ngam ko aspirasi keluarga Malaysia untuk muan sokongan tak segar anunya pengen dokumentasi bioso indaman perumahan dakan ko slip gaji. Semasa penemuan, roto-roto penduduk ngerekan usaha perintah untuk muan peluang tak segar anu pengkolean tenak untuk mengkolek rumah kendiri. Dengan adanya jaminan kredit ni, maka mudahlah bagi pemandu-pemandu teksi untuk mendapatkan rumah pertama kerana syarat yang telah kita nampak kelayakan dia RM1,000. Minimum gaji. Saya berterima kasih karena dapat meringankan derba teksi untuk mendapatkan rumah seperti begini. Kalau inilah cara kerajaan untuk mendapatkan rumah untuk pemandu teksi dan orang-orang yang sekelas dengan pemandu teksi, saya pikir ini satu patut dicontohi dan patut dipujilah. Membantu kami dapat peluang untuk memiliki rumah pertama. Mungkin memudahkan kami lah dapat rumah pertama dengan bantuan kerajaan ini. Ini satu hadiah kepada rakyat lah di Malaysia ni, sebab selama ni kan petani nelayan ni tidak ada mana-mana skim yang boleh membantu untuk dorang untuk pinjaman perumahan daripada mana-mana bank. Jadi dengan ini skim ni dapat membantu sedikit sebanyak mereka untuk mendapatkan rumah pertama mereka. Skim-skim yang seperti ini adalah bagus untuk macam kami ni para peniaga. Kita tidak mempunyai slip gaji ataupun kita punya pendapatan tu adalah rendah. Kalau adanya skim macam ni, actually macam boleh bantu kita untuk mendapatkan rumah pertama kita. Dalam pembendangan Belanjawan 2022 limpas, perintah memperuntukkan dana seko RM2 bilion bagi merun SJKP. Antara syarat ni, warga negara Malaysia neumuran 10 tahun tak jata, pengkolean kasar minimum RM1,000 dembuan, kotemban diom 20 km nang cawangan institusi kewangan dengan permohonan benuat. Gino abar ai bajau ke Moptu. Selajurnya tan SOP minggu jo dengan dinakan. Aku Artinisi Samdin. Assalamualaikum. Salam sejahtera.